Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, kecoh selepas daripada Datuk Seri Najib Tun Razak dihantar ke penjara Kajang bagi menjalani hukuman 12 tahun. Kononnya bahawa sebilangan termasuk mungkin saya dianggap sebagai berseronok, bergembira di atas musibah orang lain. Pertama, saya disiplinkan diri saya untuk tidak memberikan komen yang melampau, tidak troll, menghina ataupun seakan-akan menggunakan ke penderitaan orang lain untuk bergembira. Tetapi saya fikir saya dan ramai di kalangan rakyat Malaysia berpuas hati, bersyukur di atas sebuah jenayah yang besar kepada negara. Kerana ingat, kesyukuran dan juga puas hatinya masyarakat Malaysia bukan kerana suka di atas penderitaan orang lain. Ingat, benda ini perlu untuk dicermati sama-sama. Kerana Najib Razak ketika menjadi Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, beliau bukan bertindak dalam keadaan yang biasa-biasa. Perkataan biasa yang digunakan bisya-bisya dia tu kan, bukan perkataan biasa-biasa. Beliau telah menyalahgunakan kuasa secara angkuh, secara zalim, dengan memecat seluruh instrumen negara bagi mengelakkan beliau didakwa dan ditangkap. Ini bukan benda kecil ya. Beliau telah membuang AG Tan Sri Gani Patail apabila dikatakan bahawa Tan Sri Gani Patail bersedia untuk mendakwa beliau. Beliau telah memecat Timbalan Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Mahyudin, walaupun beliau khianat dalam Kerajaan Pakatan Harapan, tapi itu yang berlaku. Juga memecat Datuk Seri Syafiee Apdal. Juga terpaksa untuk diturunkan dan dipecat Datuk Seri Mukhris Mahathir ketika itu menjadi Menteri Besar Kedah. Juga membuang ataupun meletakkan, memindah Datuk Seri Shukri Abdul sebagai Ketua Pengarah SPRM ketika itu apabila bersama dengan AG untuk mendakwa Datuk Seri Najib. Beliau bukan main-main ketika mana mempertahankan salah guna kuasa, salah laku dan juga pencurian dan perompakan terhadap harta negara. Dan saya ingin bagi tahu juga jumlah hutang, dan ini bukan hanya kerana Najib Tun Razak, batang tubuh dia. Hasil daripada kerja beliau, seluruh daripada kita, saya, tuan-tuan, saudara-saudari, seluruh rakyat Malaysia menanggung beban hutang. Dia masuk ke dalam 12 tahun dalam penjara, ataupun a'udzubillah, kita berlindung, Agung tidak akan memberikan pengampunan diraja kepada beliau kerana ini jenayah besar. Kalau dia dapat pengampunan ke 12 tahun, kita semua terpaksa membayar hutang 1MDB dan SRC lagi. Saya nak bagi tahu, setakat Jun 2021, pada Jun 2021, Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kerajaan ini yang sekarang Ahli UMNO, Bendahari UMNO Negeri Selangor, menyatakan melalui Mei 2021 sahaja, jumlah hutang 1MDB yang telah pun dibayar 12.54 bilion. 1MDB sahaja. Hutang SRC yang telah dibayar 3.1 bilion. Banyak tu, bukan sikit-sikit. Dan baki dia berapa? Untuk 1MDB, baki yang perlu dibayar 39.66 bilion. SRC baki yang perlu dibayar 2.57 bilion. Berapa besar benda ni yang nak faham? Negeri Selangor sahaja, bajet menguruskan keseluruhan negeri Selangor tahun 2022, bajet dia 2.34 bilion. Untuk menguruskan Johor tahun ini 2022, bajet dia berapa? 1.958 bilion. Jumlah hutang yang kita kena bayar untuk 1MDB boleh menanggung bajet bagi negeri Selangor sebanyak 16 tahun ataupun 17 tahun ke hadapan. Kalau jumlah hutang tu digunakan, boleh tanggung Selangor selama 17 tahun tanpa perlu fikir panjang. Itu jumlah dia. Sebab tu saya terkilan bila sahabat saya, ialah dia ketua pemuda, saya pun juga ketua pemuda, apabila ketua pemuda PAS yang berhormat Ustaz Fadli Syari menyatakan, dia tak menyebutkan secara khusus tetapi mengambil cerita Nabi Yusuf alaihi salam, kononnya masuk ke dalam penjara dan kemudian bertaubat. Ya akhi, tak benar qiyas yang cuba dibuat itu. Nabi Yusuf bukan mencuri, bukan penjenayah, tapi yang masuk ni penjenayah. Hati-hatilah, jangan melampau gunakan ayat Quran dan hadis untuk mempertahankan kejahatan dan kezaliman seperti ini. Ittaqillah, takutlah pada Allah. Jangan manipulasi agama, ayat Quran ataupun hadis Nabi. Jaga-jaga. Tapi kita bergembira dalam keadaan yang terkawal dan jangan melampau. Itu sahaja teguran saya dan juga pandangan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
sendiri memerhati pandangan yang tidak terjarak dengan kemusnahan, dilindungi keharmonian. Ilham karya hasil sentuhanmu, hingga kini kami masih menikmati jasa baktimu. Tun Dr. Mahathir Muhammad, inspirasiku, wawasanmu dikenali persada dunia. Besar sungguh pengorbananmu kepada kami, hingga kini kami masih tersenyum, tersenyum. Malaysia menyayangimu, Malaysia menghargaimu, Malaysia kan terus menyanjung jasa baktimu. Tuhan, lanjutkanlah usia insan yang berhati mulia. Tuhan, kau permudahkanlah Malaysia menyayangimu, Malaysia menghargaimu, Malaysia kan terus menyanjung jasa baktimu. Malaysia menyayangimu, Malaysia menghargaimu, Malaysia kan terus menyanjung jasa baktimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah Ta'ala, diberi kesihatan yang baik, sihat tubuh badan, dan terus bercakap benar, berkata benar walaupun pahit. Hari ini seperti biasa, panelis tetap kita tak lain dan tak bukan Tuan Haji Hanif Katri yang begitu sibuk minggu ni. Muka kat sana, sat muka dekat sini, sat dekat situ. Apa abang Haji? Alhamdulillah, penat memang penat, tapi nak buat macam mana, dia ikut musim. Bila benda tu melibatkan isu perundangan, secara tiba-tiba jadi sibuk sikit, jadi penat sikit. Tapi Alhamdulillah masih dapat berada di sini. Minggu ni pun memang Fazli, saya ada bicara penuh di mahkamah. Setiap petang daripada hari Isnin sampailah esok. So penat lebih sikit. Penat lebih sikit InsyaAllah. Okey, Baju boria ni ya. oh betul. Hari ni kita dua-dua baju boria sangat-sangat. Tapi tak apalah, pergi balik pun kita sama bendera. Kulit pun lebih kurang, jadi biar boria sikit. Bentar-bentar dia cerah sikit, dia kata lebih kurang. Tak apa. Okey, apa yang saya nak mulakan pada hari ini, kenapa tajuk ini diangkat? Pengampunan Diraja Najib Razak versus Anwar Ibrahim.
seperti mana anda semua sedia maklum, hari Selasa, beribu Selasa yang kita nantikan untuk Najib Saman WSJ tak berlaku. Rupa-rupanya beribu-ribu Selasa yang sudah berlalu itu semalam Selasa titik notahnya apabila Mahkamah Persekutuan diketuai oleh Ketua Hakim Negara bersama 4 lagi panel hakim telah pun mengekalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit kepada Najib Razak. 4 tahun 1 bulan 19 hari perbicaraan kes SRC Najib Razak. Begitu juga dengan kami pun dah bercakap soal Najib Razak ini pun lebih kurang itulah Tuan Haji. Sampai ada yang kata hampa ni tak pernah bosan, tak pernah jemu. Orang Penang kata tak cemui kan duk Najib. Akhirnya hari Selasa tutup buku, simpan. Saudara Fazli, sebelum Saudara Fazli teruskan dengan mukadimah, apabila Saudara Fazli menyentuh entah berapa ribu Selasa dah lepas sejak nak samban Wall Street Journal, sebenarnya tempoh dia adalah 7 tahun 1 bulan dan 16 hari. Saya nak kena tulis 7 tahun 1 bulan dan 16 hari selepas dia mula berjanji nak saman Wall Street Journal yang dia tak lakukan langsung. 7 tahun 1 bulan 16 hari selepas itu, pada hari Selasa itu 23 hari bulan Ogos, dia dimasukkan ke dalam penjara. Okey, ya Allah, angka-angka cukup hebat, hafal, melekat. 7 tahun 1 bulan 16 hari sejak dia umum nak saman. 7 Julai 2015. Wow. Okey Haji, setelah keputusan diumumkan, 5.40 petang, Najib dibawa melalui sebuah kenderaan SUV ikut laporan TV3 ke penjara Kajang. Tutup cerita itu. Selepas itu pelbagai reaksi, pelbagai cerita keluar daripada pemimpin UMNO. Kita dah tahu dah, semua marah. Yang jadi mangsa Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO dijadikan punching bag. Semua menjurus ke arah Perdana Menteri. Kita simpan dulu yang tu. Akhir siaran saya nak Haji komen. Kemudian reaksi yang kedua daripada Marhain pula, majoritinya menyokong, membuak-buak. Ada yang bersyukur Alhamdulillah dengan pelbagai reaksi positif dari segi Marhain. Mai yang ketiga pula, ada juga yang kaki claim mileage. Bekas Perdana Menteri, tak mau sebutlah bekas menteri banyak, seorang dah ke penjara. Bekas Perdana Menteri ke-8 claim mileage tentang kejayaan ini. Itu pun saya nak simpan hujung siaran untuk Haji jawab. Ada juga reaksi cepat daripada pengamal undang-undang. Ada yang kata macam tu, ada yang kata macam ni, macam-macam. Tapi pilihan saya untuk dibawa bersama dengan para penonton setia kita di sini, mestilah Tuan Haji Hanif Katri untuk mengupas tentang isu ini. Ada yang tak faham, ada yang tanya 14 hari tu apa dia, yang nak kena disegerakan. Okey Haji, silakan mulakan mukadimah Haji untuk kita malam ini. Baik, sebelum saya mulakan mukadimah berkaitan tajuk pengampunan diraja dan tajuk kedua Najib Razak lawan Anwar Ibrahim, itu pun berkaitan pengampunan diraja. Saya minta izin untuk mula-mula merumuskan hasil daripada keputusan rayuan terakhir SRC. Bukan keputusannya, bukan hukumannya, tapi reaksi yang telah disentuh Saudara Fazli. Di mana Saudara Fazli telah menyatakan ramai yang gembira, ramai yang bersyukur. Saya boleh faham kesyukuran dan ucapan Alhamdulillah tu sebenarnya adalah kerana kelegaan sudah ada kemuktamadan kes SRC di tahap perbicaraan dan rayuan mahkamah. Setakat itu saya boleh terima, dan saya juga boleh faham dan saya setuju sebab ada kemuktamadan. Tapi saya tidak boleh mengatakan saya gembira semata-mata kerana keputusan itu menyebabkan
Najib Razak perlu menjalani hukuman. Bukan sebab saya secara peribadi tidak ingin dia melalui hukuman, bukan sebab itu. Tapi benda ni lebih besar daripada itu, Saudara Fazli. Saya lebih berharap rakyat faham bahawa keputusan SRC rayuan terakhir ni sepatutnya menjadi suatu perkara yang menyedihkan seluruh negara kita. Dan patut diambil iktibar. Apa maksud saya? Apabila Mahkamah Persekutuan membuat keputusan mengatakan Najib Razak sememangnya bersalah ke-77 pertuduhan tersebut, maka kita patut sedih kerana negara Malaysia yang kita cintai ini, macam manakah ada ruang dan luang untuk pemimpin paling utama boleh membuat jenayah? Betul, setuju. Macam mana boleh buat jenayah? Itu kita patut sedih dan kita patut iktibar, jangan berlaku lagi. Perkara seperti ini tidak boleh berlaku lagi. Ini ditujukan kepada rakyat untuk sedar perkara ini, dan lebih-lebih lagi kepada semua para pemimpin, sama ada yang memimpin sekarang maupun yang berhasrat untuk menjadi calon-calon pilihan raya yang akan datang, ataupun mereka yang akan menjadi kerajaan akan datang. Mereka semua wajib mengambil iktibar apa yang berlaku kepada Najib pada bila-bila masa boleh berlaku kepada mereka. Kerana sistem tadbir urus negara untuk sekian lama berada dalam keadaan sakit, keadaan jahat, di mana apabila terbongkar, maka dengan usaha semua pihak termasuk rakyat, mereka ini akan diajar. Oleh itu kita berharap mereka yang sudah pun kotor tangannya, lengannya maupun jarinya sekalipun, tolonglah bersihkan balik kepada keadaan asal. Sebab kita rakyat tidak boleh membiarkan perkara ini berulang. Itu bagi saya lebih penting daripada Najib masuk penjara ke, Najib kena bayar denda 210 juta ke apa. Itu saja. Okey, ini peringatan, nasihat yang cukup terbaik, bukan hanya kepada kita seluruh rakyat Malaysia, tetapi juga kepada 222 bakal ahli parlimen. Jikalau PRU berlaku selepas itu, supaya beringat 10 kali. Apabila diberi amanah, galaslah tanggungjawab dan amanah itu dijunjung tinggi. Bukannya amanah itu disalahguna dengan korupsinya, salah guna kuasa dan lain-lain lagi. Bila Haji sebut tadi pasal denda 210 juta. Ya, saya nak selit sikit boleh tak sebelum Haji pergi ke pengampunan tu? Boleh. Penjara dikekalkan 12 tahun. Betul. Denda juga dikekalkan 210 juta. Tepat. Jikalau Najib tak mampu bayar 210 juta. Baik, satu soalan yang cukup baik. Oh, alhamdulillah. Sebab perkara ini telah pun dihubungi oleh beberapa pihak akhbar yang tidak begitu tahu apa yang berlaku. Soalannya sama. 210 juta ni macam mana kalau tak bayar? Bila kena bayar? Macam mana kalau bayar separuh, kalau tak bayar separuh dan sebagainya. Untuk ringkaskan soalan ini, denda 210 juta ni diminta untuk dibayar, tapi dari segi sistem perundangan, peruntukan undang-undang, tidak ada masa yang ditetapkan. Ya. Okey. Itu yang pertama. Tetapi hukuman penjara yang wajib dijalani oleh Najib sudah bermula adalah 12 tahun. Sebab yang lain berjalan serentak. Tapi 12 tahun ni pun rakyat kena faham. Bukan 12 tahun maksudnya darab dengan 365 hari dan campur 2 hari untuk leap year, Olympic year. Bukan lengkap 12 tahun atau 3 leap year. Bukan lengkap 12 tahun, sebab kita ada hari cuti yang perlu diberi kepada banduan. Kita ada hari raya, hari Cina, hari raya Cina, hari Taipusan dan sebagainya, cuti diambil kira. Begitu juga dengan kelakuan baik, itu untuk warden, pengarah penjara tentukan. Biasanya 12 tahun dalam lingkungan 9 tahun lah. Nah, dalam 9 tahun ni, Najib 9 tahun yang berada dalam penjara untuk hukuman 12 tahun ni, Najib wajib bayar 210 juta. Jika dia tak bayar keseluruhan 210 juta dalam tempoh dia berada di penjara, automatik
perintah lanjut mahkamah adalah dia kena jalani hukuman penjara tambahan 5 tahun lagi. So kalau 12.5 kan ni? 17, tapi 5 itu pun tertakluk kepada cuti dan sebagainya, so on. So pokoknya di sini, kalau dia nak bayar dan tak nak tambah 5 tahun, sebaiknya semua 210 juta dibayar dalam tempoh dia berada di penjara untuk tempoh 12 tahun, yang mungkin kurang kepada 9,5 tahun dan sebagainya. Tapi kalau dia bayar 210 juta, bukankah itu menjadi satu tanda soal dari mana datangnya 210 juta tu? Jadi bagi saya, kalaulah saya Najib Razak, dan percayalah saya tak berhasrat langsung jadi Najib Razak, tapi kalau saya Najib Razak, saya tidak akan bayar kalaupun saya ada 210 juta, sebab dengan bayaran itu akan menunjukkan betul lah kan dia ada 210 juta, mana dia dapat? Adakah itu hasil daripada derma Arab yang dia kata tu, Tawan NDB? Jadi perkara ini rintitan kenyataan dia akan bercanggah. So dia, saya percaya, lebih sanggup untuk ditambah 5 tahun kepada 12 tahun. Tapi itu bukan maksud dia berharap berada di situ 12 tahun sampai 5 tahun, sebab ada perkara lain yang dia boleh lakukan yang kita akan bincangkan. Saya harap saya dah jawab soalan denda tadi. Terima kasih Tuan Haji. Jadi sekurangnya saya pun clear. Baik. Ada yang kata wow, baru tahu. Okey. Anda pun clear. Maksudnya 12 campur 5, 12 tahun penjara wajib. Dan dalam masa 12 tahun, kita ambil 12 tahun lah jangan tolak cuti. Baik. Najib Razak perlu membayar denda 210 juta itu semasa Najib berada di dalam penjara dalam tempoh 12 tahun. Jikalau gagal membuat pembayaran denda tersebut, dia akan ditambah lagi dengan 5 tahun penjara. Soalan cepu mas. Okey. Katalah dia ni baik jugalah. Dia cuba juga cari duit. Dia boleh bayar 21 juta saja. 10%. Jadi apa berlaku? Maka akan ditambah 90% daripada 5 tahun. Oh, macam tu. Ada formula pengurangan ikut berdenda yang kita dah bayar. Sebab undang-undang tak zalim. Undang-undang kata bayar 210 juta. Kalau tak bayar 210 juta, tambah 5 tahun. Tapi saya bayar 21 juta. Jadi saya tak bayar 189 juta. 189 juta. Jadi pengurangan perlu dibuat kepada tempoh saya 10%. Ini saya nak bagi faham dengan lengkap. Di mahkamah, matematika moderna pun penting. Bukan saja sejarah, matematik pun penting. Baik. Jadi semua clear. Saya pun hari ini baru tahu 12 campur 5. Jikalau denda 210 juta tak dibayar. Okey Haji. Baik. Kita tutup cerita tu. Kita pergi. Ramai yang tak faham apa yang dimaksudkan bila macam-macam pelbagai individu pengamal undang-undang mengeluarkan kenyataan agak berbeza-beza. Ada juga yang mengelirukan. Baik. Ramai marahin tak faham. 14 hari selepas Selasa semalam, dalam tempoh 14 hari beliau perlu membuat petisyen rayuan. Apa dia petisyen pengampunan tersebut? Baik. Sebelum saya nak jawab soalan itu, saya rasa adalah agak penting untuk rakyat tahu. Rakyat juga mungkin tertanya-tanya, adakah apa-apa lagi yang Najib Razak boleh buat selepas tamatnya sistem proses bicara dan rayuan mahkamah? Itu dah selesai. Itu sebab semua pemberita menamakannya sebagai rayuan terakhir SRC. Apa lagi yang Najib boleh buat? Sebenarnya dari segi konsep urus tadbir negara dan juga urus tadbir kehakiman, ada 2 proses lagi yang dia boleh buat. Tapi tidak bermaksud dia boleh berjaya. Boleh buat, maksud dia nak buatlah, tapi memang sukar dan hampir ke tahap mustahil, terutamanya proses pertama. Saya cuma dengan ringkas nak sentuh proses pertama supaya rakyat faham. Ada 2 proses. Proses pertama adalah di mana wujudnya satu konsep. Walaupun sudah tamat rayuan, Najib Razak masih boleh failkan satu permohonan yang dipanggil semakan. Semakan ni bukan rayuan. Semakan ni bukan bermaksud
Dia ulang balik hujah mengatakan hakim salah di sini faktanya, hakim salah di situ undang-undangnya. Tidak. Sama ada salah atau tak salah, itu dah selesai di mahkamah rayuan terakhir. Ya, dia tak boleh tengok balik fakta-fakta berkaitan SRC ni. Jadi semakan ni apa dia? Semakan ni, kalaulah dalam pandangan mahkamah yang menyemak nanti mendapati terdapat suatu ketidakaturan yang melanggar konsep keadilan sejagat, melanggar kedaulatan undang-undang, hak undang-undang sejati kepada orang yang merayu, barulah mahkamah boleh melaksanakannya. Untuk mudahkan cerita, tadi ada 2-3 ayat perundangan lah. Untuk mudahkan cerita, macam ni lah, saya sendiri pernah bawa semakan di Mahkamah Persekutuan 4 atau 5 kes dalam tempoh saya menjadi peguam. 4 atau 5 kes tu pun semuanya saya kalah. Dan begitu juga ramai pengamal undang-undang di luar telah membawa kes-kes semakan dan kebanyakannya kalah. Kalau ditanya saya peratusan macam mana semakan yang berjaya, tak sampai pun 0.1%. Wih, Yes. maksudnya Kerana apa? Macam mana boleh semak? Contohnya lagi, dan bagi contoh baru faham. Kan ada 5 hakim yang dengar kes. Katalah sekarang ni, hari tu dia dengar dan dibuat keputusan Selasa. Katalah keputusan tak dibuat Selasa, mereka tangguhkan untuk 1 bulan buat keputusan. Tiba-tiba na'udzubillah, ada 2 orang meninggal dunia, 2 orang lagi sakit, tinggal seorang buat keputusan. Persoalannya, sah ke keputusan 1 orang? Soalan itu tak ada kena-mengena dengan fakta SRC. Nampak tak? Itu yang boleh dibawa untuk semak. Satu lagi contoh, katalah walaupun keputusan telah diberi hari Selasa, tiba-tiba minggu depan baru dapat maklumat daripada apa nama ni, RQK pula, bukan RPK, RQK pula bagi pendapat, bagi maklumat mengatakan Hakim A tu dia merupakan penasihat utama kepada SRC. Hakim B dia merupakan penasihat Maybank. Hakim C merupakan penasihat M-Bank. Hakim D nasihat Bank Negara. Hakim E nasihat pula 1MDB. Jadi semua hakim tu macam Nazlan hari tu kononnya. Semua bagi nasihat kepada semua bank yang terlibat dalam urusan SRC, semua syarikat terlibat dalam urusan SRC. Barulah persoal, adakah ini konflik kepentingan? Tapi jangan kita lupa yang Nazlan hari tu pun mereka tak berjaya nak buktikan bahawa aligasi konflik kepentingan itu berjaya. Tapi kalau ada konflik kepentingan lagi, maka mereka perlu buktikan melalui semakan. Itu maksud semakan. Sebab tu 0.01%. Okey. Awak dah tambah 1-0 depan tu. Jadi itu proses yang ada. Dan semakan ni ramai selalu keliru. Ada juga peguam yang selalu keliru mengatakan semakan kehakiman. Ini bukan semakan kehakiman. Semakan kehakiman adalah macam kes muda dan pejuang failkan semakan kehakiman kerana Menteri Dalam Negeri tidak membuat keputusan pendaftaran parti. Itu dipanggil judicial review. Semakan kehakiman yang bermula di Mahkamah Tinggi. Ini nak semak atas ketidakadilan melampau, miscarriage of justice. Just review, bukan semakan kehakiman. Tapi lupakan pasal perbezaan nama. Inti dia saya harap kita dah faham. Inti dia adalah dalam semakan you tak sebut pun SRC langsung. You tak sebut pun 42 juta langsung. Baik, awak cuma sebut apakah keadaan yang menyebabkan keputusan boleh dipersoal. Bukan dari segi fakta dan undang-undang, daripada perkara yang berbeza yang di luar kawalan dan kontrol. Okey. Itu yang pertama. Faham itu satu ni belum faham. Itu pun dia boleh file bila-bila. Semalam dia masuk kan penjara. Mungkin malam semalam peguam dia dah siapkan permohonan semakan. Apa namanya, semua selamat maju jaya lah kalau dah siap file permohonan. Tapi walaupun mereka filekan permohonan, itu tidak bermakna Najib boleh dikeluarkan jaminan. Tetap duduk dalam. Sebab tidak ada peruntukan undang-undang
yang membenarkan mahkamah membiarkan orang yang dalam penjara keluar dulu semata-mata sebab dia buat permohonan. Tidak ada. Dan kalau ada mahkamah yang membenarkan jaminan itu, maka saya lah yang amat terkejut. Saya amat terkejut sebab tidak ada peruntukan undang-undang, tidak ada nas seperti itu. Dan saya yakin perkara seperti ini tidak akan diubah suai sewenang-wenangnya oleh mahkamah. Jadi Najib kena duduk dalam. Bila permohonan ditetapkan, jika ada, barulah OTP. Apa tu OTP? Order to Produce. Mahkamah Persekutuan mengarahkan pejabat pendaftaran keluarkan dokumen bernama Perintah untuk Menampilkan, Order to Produce, di mana perintah itu diserahkan kepada penjara yang dia berada, dan penjara itu wajib membawa dengan escort ke Mahkamah Persekutuan pada hari pendengaran bicara semakan. Kalau dia menang, bebas lah. Kalau dia kalah, escort balik, masuk balik penjara. Celah boleh? Celah. Bawa keluar dia, pergi ke mahkamah, gari ke apa? Ada bila escort tu Okey. daripada proses prosedur dia. Tak sajalah nak tahu. Daripada proses prosedur. Okey. Bila masuk mahkamah, bila permohonan didengar, gari kena dibuka jika pun digari. Okey. Dan di sini saya nak kena nyatakan sedikit. Pasal ada juga persoalan Baik. tentang 1MDB. Kes dia masih berlarutan. Jadi Najib nak kena keluar masuk. Itu sekejap lagi saya akan sentuh perkara ni. Tapi pasal semakan ni, kita kena faham, mahkamah ni dia bukan bertindak zalim dalam prosedurnya. Kalau dia percaya escort yang ada dah memadai dan berkemampuan, lebih daripada berkemampuan, gari tidak dikenakan kepada orang lain sekalipun. Okey. Apatah lagi Najib Razak. Baik, itu yang pertama. Keduanya, kalau gari dikenakan sementara menunggu pemanggilan fail, dan bila fail dipanggil, gari akan dibuka. Gari perlu dibuka bila dia masuk balik kotak tertuduh. Dia kena duduk situ tanpa gari. Sebab bila orang diadili, orang itu tidak boleh diberi tekanan, kerana itu menjadi kezaliman. So dia kena hati dia terbuka, dia kena rela hati. Macam mana dia rela hati kalau tangan bergari di dalam kotak tertuduh. So proses ni, prosedur ni dilalui oleh mahkamah beratus tahun. Bukan soal Najib Razak saja. Saya akan sentuh tentang kes-kes lain sebentar lagi ya. Sekarang ni, apa nama ni, berkaitan dengan semakan saya dah sentuh. Dah sentuh. Kalau dia kalah, di escort balik Ke penjara. dan itulah dia. Selesailah semakan, selesaikanlah hukuman yang awak telah diberikan dan perkara lanjut. Itu proses pertama. Tapi pada masa yang sama, terdapat satu lagi proses, pengampunan diraja. Topik pada hari ini. Dah berapa minit baru nak masuk? Maaf, banyak soalan apa dia. Jangan salahkan saya. Di pengampunan diraja ni adalah proses kedua yang boleh dicuba oleh Najib untuk kurangkan ataupun bebas diri dia daripada hukuman penjara yang ada. Nah, pengampunan diraja ni tiada kena mengena dengan mahkamah. Mahkamah tidak ada urusan tentang pengampunan diraja. Tiada kena mengena dengan pendakwa raya, polis ataupun siapa-siapa lain. Pengampunan diraja adalah budi bicara mutlak ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, kerana ini adalah berkaitan perkara yang dituduh di Kuala Lumpur. Kalau di Selangor, ke bawah duli Sultan Selangor. Okay? Jadi ini budi bicara mutlak Agong. Dan pengampunan ni, lembaga pengampunan terdiri daripada 5 orang, iaitu Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan, dan 3 orang lagi anggota dipilih, dilantik, minta maaf, dilantik oleh Kebawah Duli Pertuan Agong setiap 2 tahun kebiasaannya. Permohonan untuk pengampunan diraja pada dasarnya diterima oleh ramai pengamal undang-undang sebagai hak untuk mengurangkan, membatalkan atau menangguhkan hukuman sahaja. Itu fahaman ramai orang. Betul, saya setuju. Baik. Tetapi ada juga fahaman segelintir orang di mana kononnya Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong boleh juga bukan sahaja membatalkan hukuman, boleh juga menidakkan sabitan, yakni keputusan mahkamah mengatakan anda bersalah apa sekalipun salah anda, kononnya Agong boleh batalkan sabitan.
Di situ ada khilaf, ada perbezaan pendapat berkaitan dengan asal usul pengampunan diraja beratus tahun dulu. Oh. Okey, dan bagaimana ianya disebut di dalam perlembagaan di bawah perkara 42. Itulah menjadi focal point dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim yang masih berada di Mahkamah Persekutuan. Saya tidak akan berbincang panjang lebar tentang kes itu sebab saya adalah kaunsil utama yang menghujahkan bagi tujuan membatalkan pengampunan diraja berkaitan sabitan. Sebab di situ menurut pengampunannya, hukuman Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dibatalkan atau telah pun dihapuskan. Itu tiada masalah. Dari segi perlembagaan semua pihak setuju. Itu kuasa mutlak baginda tuan. Tapi disebabkan ada bahagian pengampunan itu memberikan kenyataan bahawa kesalahan yang dilakukan seolah-olah tidak pernah dilakukan, seolah-olah Anwar Ibrahim adalah seorang bayi yang baru lahir suci. Di situ yang menjadi khilaf, yang rakyat ataupun segolongan pengamal undang-undang percaya tidak mungkin kuasa pengampunan boleh membatalkan sabitan. Sebab mahkamah yang mendapati kebersalahan agung cuma memberi pengampunan. Apa maksud ampun? Ampun adalah untuk menidakkan hukuman kesalahan, bukan ampunkan kesalahan. Kesalahan tidak boleh diampunkan. Tapi ini khilaf ni akan diputuskan di Mahkamah Persekutuan, sehingga itu ia menjadi satu duluan Presiden yang Najib Razak boleh cuba gunakan untuk kepentingan diri dia. Jadi di sini saya nak tanyalah para penonton dan para pemimpin politik yang pada masa pengampunan diraja dalam bentuk yang telah diberi kepada Anwar Ibrahim diberi pada masa itu 14 Mei 2018, dan apabila ianya dicabar oleh seorang peguam dan rakyat Malaysia, Khairul Azam, dan apabila diwakili saya sebagai kaunsil utama, ramai yang menyoal, kenapa pula nak cabar? Bukankah kerajaan Pakatan yang bersetuju untuk beri? Derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Oh, macam-macam. Nampak tak sekarang? Kalau tak dicabar, tak diperolehi penjelasan, maka ramai daripada mereka akan menggunakan contoh itu untuk kepentingan peribadi mereka. Sebab ahli politik ni mata dia orang sepet, dia orang cuma nampak 1 inci di depan untuk kepentingan peribadi. Masalah Malaysia, masalah tadbir urus negara 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun mereka tak nampak. Sebab itu bila ada cabaran dibuat, terus dikutuk, dikecam. Tapi pada hakikatnya cabaran itu kalau telah didengar memihak, maka Najib Razak mungkin pun dah kecut lagi. Tak ada duluan yang dia boleh ikut. Nak kurangkan hukuman, kuranglah. Tapi sabitannya masih bersalah. Kita kena datang balik bila kita bandingkan dengan antara Anwar Ibrahim dengan Najib Razak. So permohonan itu boleh dibuat. Balik kepada soalan asal, apa tu 14 hari? Kan? Ya. Baik. Now, untuk kita faham, Najib Razak dia sebenarnya telah dituduh pada masa itu dia merupakan seorang ahli Dewan Rakyat Pekan, dan di bawah undang-undang perlembagaan kita ada, apabila seseorang itu didapati bersalah mana-mana jenayah dan hukuman yang dikenakan tidak kurang daripada 12 bulan dan tidak kurang daripada denda RM2,000, maknanya kata lebih daripada itu, maka lucut dia punya kerusi. Oh, ahli parlimen tu? Yes. Okey, di bawah perkara 48 pasal 1 E for England kecil. Boleh baca. Itu peruntukan asas perlembagaan. Tetapi di bawah perkara 48 pasal 4A dikatakan, kalau seseorang yang telah kalah di Mahkamah Tinggi macam Najib Razak dan dalam tempoh 14 hari dia filekan rayuan di Mahkamah Rayuan, maka kerusi dia tak lucut lagi. Oh, okey. Dia masih jadi ahli parlimen. Sebab itulah apabila Mahkamah Tinggi mendapati Najib Razak bersalah pada 28 hari bulan Julai 2020, tapi dia filekan rayuan ke Mahkamah Rayuan dalam tempoh 14 hari, dia masih jadi ahli parlimen. Dia masih pergi parlimen.
Dia masih pergi debat belanjawan 2021. Jangan kita lupa. Dan pelbagai hari lain dia pergi parlimen sebab dia masih ahli parlimen. Digantung pelucutan. Walaupun hukuman dah melampau, tapi digantung sebab dia merayu. Masa dia pergi Mahkamah Rayuan. Bila Mahkamah Rayuan pula bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi menolak rayuan pada 8 Disember 2021. Sekali lagi Najib Razak dibenarkan di bawah peruntukan 48 Fasal 4 bila dia filekan dalam masa 14 hari ke Mahkamah Persekutuan. Sekali lagi gantung lucut tu. Jadi terus jadi ahli parlimen. Masih pergi lagi parlimen, boleh lagi pergi kempen sana, kempen sini, apa bala semua kan. Itulah dia peruntukan perlembagaan. Dan ada satu lagi, apabila tamat keputusan Mahkamah Persekutuan semalam, maka perlembagaan perkara 48 Fasal 4 C for China kecil mengatakan kalau difilekan petition pengampunan atau dibuat permohonan pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari juga, dalam tempoh 14 hari selepas keputusan terakhir, maka pelucutan tu pun masih gantung. Oh, masih digantung. Yes. Walaupun dia sudah bergelar banduan. Yes, itu peruntukan perlembagaan, bukan peruntukan perundangan. Ini undang-undang paling tinggi ni. Perlembagaan Persekutuan dah diselamatkan kedudukan ahli parlimen sampai selesai segala proses untuk dia bebaskan diri atau kurangkan hukuman. Nampak tak? Jadi sekarang ni yang orang kata Najib Razak kena file dalam 14 hari, bukan kena file. Kalau Najib Razak masih berminat nak kekal jadi ahli parlimen pekan, walaupun dia berada di dalam penjara sekalipun, maka dia boleh menentukan dia masih jadi ahli Dewan Rakyat Pekan dengan memfilekan petition pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari. Itu maksud dia. Soalan lanjut orang tanya, so boleh ke lembaga pengampunan buat keputusan dalam 14 hari? Saya tak kata dia kena dapat keputusan. Mahkamah Tinggi hari itu buat keputusan 28 Julai. 14 hari dalam selepas 28 Julai ya adalah 11 Ogos. Keputusan Mahkamah Rayuan bila? 8 Disember. Bukankah keputusan di luar 14 hari Mahkamah Rayuan? Tak ada jadi isu. Dia dah file rayuan dalam 14 hari. Macam juga Mahkamah Rayuan, keputusan 8 Disember dia filekan rayuan ke Mahkamah Persekutuan dalam 14 hari, iaitu sebelum 22 Disember 2021. Keputusan bila? Baru semalam, 23 Ogos 2022. So sama juga pengampunan, dia kena file dalam 14 hari, tapi keputusan boleh 4 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, tak jadi isu. Tapi selama permohonan itu dibuat, dia masih kekal jadi ahli parlimen pekan. Kalau ada persidangan parlimen, Dia boleh buat permohonan untuk pergi, tertakluk kepada penjara nak bagi atau tidak. Pernah berlaku, pernah ada seorang peguam juga, tak silap saya pada tahun 2000, awal 2000, dia daripada DAP, M. Manoharan namanya. Dia buat sijil amalan guaman 1 tahun dengan saya di UM 1991. Dia dimasukkan dalam penjara. Masa tu dia memang ahli Dewan Rakyat, menang pilihan raya. Jadi soalnya boleh tak dia dibawa untuk angkat sumpah? Tak silap saya dia tak dibenarkan oleh penjara untuk dibawa ke parlimen sekalipun. So tertakluk kepada budi bicara. Parlimen kan tuan Dia parlimen. Parlimen ataupun DUN, boleh semak semua ya. M. Manoharan DAP. Tapi perkara ini pernah berlaku. Tidak ada masalah. Pokoknya bukan dia nak pergi parlimen, bila dia duduk luar pun ada tak hari-hari dia pergi parlimen. Ya, dia tak pergi pun. Tiap-tiap hari tak pergilah, ada hari dia pergi. Saya tak kata dia tak pergi langsung, tapi dia tak pergi ke semua hari persidangan parlimen. Betul tak Najib Razak? Tapi minta maaf dia tak boleh jawab. Dia dengar kot, tak boleh jawab je. Walaupun sekalipun, sekarang saya harap rakyat faham bahawa yang dikatakan 14 hari itu bukan maksud dia Najib Razak kena file. Bergantunglah Najib Razak. Mungkin Najib Razak kata biarlah, saya tak mau pun
kekal sebagai ahli Parlimen Pekan sebab saya tak boleh berkhidmat pun. Saya duduk dalam. Jadi buat apa saya nak susah payah nak cekang mata saya, nak suruh saudara saya, peguam saya bawa dokumen untuk saya sign. Saya nak rehat dululah 2-3 hari dalam penjara. Kan? Jadi tak semestinya nak file. Tetapi kalau dia tak file dalam 14 hari, maka lucutlah, jatuhlah kerusi Parlimen Pekan, gugurlah pada hari ke-15, iaitu lepas 14 hari, iaitu 37 Ogos bersamaan dengan 6 September. Pada 6 September kalau tiada petition pengampunan diraja difailkan oleh Najib, sama ada oleh dia ataupun wakil-wakilnya, waris-warisnya, maka kosonglah kursi. Okey. Baik. Apa berlaku kalau kosong kursi? Kena ada PRK ke? Tak ada. Dah tahu dah. Tidak ada PRK sebab tempoh yang ada lagi kurang pada 2 tahun dalam penggal 14 ni. So tidak ada keperluan speaker minta SPR buat PRK. So saya harap isu parlimen ni dah selesai. Now, sekarang kita datang kepada isu yang lanjut. Bagaimana pula pengampunan diraja ni boleh disandarkan sebagai satu harapan oleh Najib Razak? Baik. Untuk perkara itu saya minta izin minum air dulu. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Okey, tadi ada juga yang terlampau prihatin tadi, kata Fazli tolong fokus. Bagus. Itu satu peringatan yang bagus pada saya. Tapi saya nak jawab juga lah, bukan tak mau fokus. Time tu lah dapat soalan terlintas nak tulis. Lepas tu waktu itu jugalah nak baca juga komen-komen anda semua yang banyak sangat yang bagus-bagus. Tapi apapun, selepas 45 minit hari ni kita terlupa Haji nak ucapkan kepada semua penonton-penonton terima kasih kerana mengikuti siaran langsung kami ini. Minggu lepas siaran langsung ini, Majlis Ilmu ini cukup hebat. Selepas live di Facebook, kami akan muat naik rakaman itu di YouTube. Selepas itu kami akan potong setiap tajuk-tajuk secara khusus dan dimuat naik di TikTok dan juga di Facebook page saya sendiri, Fazli Muhammad. Minggu lepas cerita pasal Najib juga. Saya rasa hebat. 400,000 lebih tontonan. Uish. Tahniah Tuan Haji. Macam dari planet Mars pun ada. Itulah. Terima kasih pada Tuan Haji kerana kupasan Tuan Haji memberi kepuasan kepada rakyat Malaysia. Saya pun terkejut bila tengok dah buat naik di TikTok, di YouTube, di Facebook page. Wow. Kenapa suka tengok rambut awak yang colour silver tu? Oh, saya rambut color platinum Haji. Oh, platinum. Mahal Wah, sikit, lagi Haji. mahal. Okey, terima kasih sekali lagi kepada semua anda yang sentiasa mengikuti Majlis Ilmu. Saya mempertahankan majlis ini, bual bicara santai ini sebenar-benar semata-mata ilmu untuk memberi anda dan kita semua memahami selok belok perlembagaan ataupun perundangan. Ya. Okey Haji, ayak pun dah minum. Dah. Alhamdulillah. Tolong sambung Lulus. tentang pengampunan ini. Saya ada juga 1-2 perkara mengikut pengalaman Haji ataupun mengikut pengalaman perundangan di Malaysia, Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan adalah pengampunan diraja. Ya. Ada tak pemimpin-pemimpin yang menerima pengampunan berbeza? Satu, dia kena dapat pengampunan penuh dari segi hukuman, settle. Ada tak yang dapat pula penjara 10 tahun, dapat pengampunan tinggal 5 tahun? Ada tak yang dapat hebat special macam Anwar Ibrahim? Baik. Wow, satu soalan yang meliputi sejarah. Tapi bagus soalannya sebab lebih mudah untuk dipahami. Antara para pemimpin politik yang paling awal terlibat dalam urusan pengampunan diraja adalah Allahyarham Datuk Harun Idris. Datuk Harun Idris telah pun dipenjarakan di atas isu berkaitan dengan dikatakan pada masa itu skandal bank rakyat. Dan selepas beliau berada di dalam penjara, maka penjara itu bukan seumur hidup pun pada masa itu, dia telah dikurangkan. Tapi saya percaya pada masa itu dia sudah berada dalam penjara tidak kurang daripada 6 bulan
baru dikurangkan kepada beberapa tahun oleh Kebawah Duli Sultan Selangor, tak silap saya ketika itu. tak silap saya. Dan dia telah diberi pengurangan hukuman, bukan pembebasan penuh daripada sabitan, pengurangan hukuman. Tiba masanya dikeluarkan daripada penjara. Datuk Mukhtar Hashim telah dituduh membunuh, Seksyen 302. Hukumannya hukuman gantung. Dia melalui 2 proses pengampunan. Satu, pengampunan daripada hukum gantung kepada penjara seumur hidup. Satu pengampunan. Kemudian lepas beberapa tahun, tak silap saya hampir 10 tahun lebih, kemudian diberi pengampunan daripada seumur hidup kepada jumlah yang lebih rendah dan didapat keluar. Jangan kita lupa, kedua-dua mereka telah berkhidmat kepada negara. Ya, Datuk Harun Idris kita tahu banyak mana dia sudah berkhidmat di Selangor dan juga kepada persekutuan. Ya. Walaupun ada kesalahan yang dilakukan jenayah, tapi mahkamah telah mengambil kira untuk hukuman dan Agung boleh mengambil kira untuk pengampunan. Sebab itu kedua-dua mereka dikurangkan. Tapi kedua-dua mereka tidak dibatalkan sabitan. Tiada isu pun mereka minta untuk pengampunan penuh supaya dapat bertanding dalam pilihan raya. Mereka tak minta pun, sebab pada masa itu masyarakat lebih bermoral. Kalau mereka tahu mereka telah didapati bersalah, walaupun mungkin mereka tidak bersalah, tapi mereka telah didapati bersalah oleh mahkamah, maka mereka menghormati keputusan mahkamah. Kalau seorang pesalah undang-undang, macam mana saya nak bertanding lagi? Itu satu soalan moral. Tapi sekarang di kategori rakyat sekarang ni, moral-moral ni sudah pupus. Selagi boleh bertanding. Gila kuasa. Yang ini yang kita nak betulkan. Saya tidak nak berubah kepada perbincangan tadbir urus negara, sebab ini perundangan kehakiman. So saya tarik diri sekejap. Saya pergi balik pada fokus. Yang ketiga ni adalah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim telah dituduh dan didapati bersalah, dijatuhkan hukuman di atas satu peruntukan jenayah seksual dan dimasukkan ke penjara. To be fair kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau telah pun berada di mahkamah pula, di dalam penjara untuk beberapa tahun, hampir 5 tahun tak silap saya, untuk kes itu. Dan kemudiannya beliau dapat pengampunan. Tapi yang menjadi permasalahan dalam pengampunan Anwar Ibrahim, yang kita kata tadi mungkin disandarkan Najib Razak, adalah kerana dalam pengampunan ini diumumkan bahawa seolah-olah kesalahan yang dituduh tidak pernah dibuat, sesuci bayi yang baru lahir. Itulah yang menjadi persoalan di sini. Tapi tolak tepi, itu akan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Tapi berpandukan kepada nas inilah, apa yang telah berlaku dalam kes Anwar Ibrahim, Najib mungkin membuat permohonan pengampunan diraja untuk minta sabitan dia 7 kes asas ini pun dibatalkan. Kenapa? Sebab kalau Anwar boleh dapat, kenapa saya tak dapat? Anwar dia selama-lamanya Perdana Menteri tepi, saya Perdana Menteri ke-6 untuk 9 tahun. Yang mana lebih tinggi? Siapa yang buat keputusan-keputusan polisi yang walaupun ada orang kata saya telah pun menghancurkan negara, pada masa itu ada yang menjayakan negara. Saya buat polisi, Anwar tak pernah buat polisi, dia selama-lamanya Perdana Menteri tepi. Jadi dia ada asas tak minta. Kalau dia dapat batalkan sabitan seolah-olah bayi suci, saya patut seolah-olah janin yang suci. Dia ada hak nak cakap apa. Jadi bila dia minta benda tu, garu kepala lah dengan takzim saya mengatakan kepada Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong, garu kepala lah juga. Amboi dia ni nak janin pula kan. Kita akan datang kepada tu. Betul. Ini yang menjadi kecelaruan. Ini yang menjadi kemusykilan perundangan akibat daripada apa yang diberikan oleh Kebawah Duli yang di Pertuan Agong kepada Anwar Ibrahim. Padahal tidak perlu melalui perkara itu. Padahal patutnya hukuman dibersihkan, makna kata dia keluar daripada penjara, dan Agong boleh memberi satu pengisytiharan di bawah perkara 48 pasal 3 yang mengatakan kalau Agong mengumumkan pembatalan halangan menjadi ahli Dewan Rakyat disebabkan 5 tahun tu, maka
benda itu boleh diabaikan. So, sepatutnya itu yang dilakukan, pengampunan hukuman di bawah perkara 42 dan pengabaian halangan di bawah perkara 48 pasal 3. Itu yang patut dilakukan, tapi tidak. Ini pengampunan hukuman dan pembatalan sabitan. Itulah kita persoalkan. Maksudnya Ya. apa yang pengampunan Anwar terima itu yang pertama dalam sejarah Malaysia. Itu yang pertama dalam sejarah Malaysia, mungkin juga dalam sejarah Commonwealth, wallahualam. Tapi kalau pergi zaman daripada Robin Hood dan sebagainya, mungkin ada lah, ya, wallahualam. Jadi balik kepada isu ni, ini yang Najib akan buat. Jadi walau apa sekalipun, rakyat juga kena faham, ada dua perbezaan ketara antara isu Najib Razak dan Anwar Ibrahim yang akan memuskilkan Najib Razak memperolehi apa yang diperolehi oleh Anwar Ibrahim, ataupun menjadi kesukaran Najib Razak untuk mengurangkan hukumannya sekalipun. Kenapa? Yang pertama sekali, ya, to be fair kepada Anwar Ibrahim, kesalahan yang dihadapi atau disabitkan kesalahan adalah apa yang dikategorikan dalam jenayah sebagai jenayah peribadi, iaitu antara dia dengan seorang mangsa yang dikatakan pada masa itu dia telah liwat. Dia bukannya dengan seluruh rakyat Malaysia. Ya. Dan dia cuma menghadapi satu sabitan, satu pertuduhan itu pada masa di penjara. Tapi Najib Razak, pertuduhan yang dihadapi adalah dalam bentuk sama ada salah laku rasuah ataupun pecah amanah jenayah ataupun gubahan wang haram. Dia telah menghilangkan 42 juta ringgit duit dana SRC International Senayan Berat yang datangnya daripada kuak dana awam. Jadi kesalahan dia ni bukan meliwat satu orang, tapi merogol dan meliwat 32.7 juta rakyat Malaysia. Yang sampai sekarang, akibat daripada, walaupun ini bukan RMB, akibat daripada permasalahan ini menyebabkan ekonomi masih terencat. Permasalahan masih berlaku. Ini perbezaan ketara. Jadi adakah ke bawah dulu yang di-Pertuan Agong akan diberi nasihat, macam saya cakap tadi, lembaga pengampunan yang 5 orang ni, mereka yang akan memberi nasihat kepada Agong. Kalau mereka nak bagi nasihat palsu, palsulah jadi dia. Kalau mereka nak bagi nasihat yang songsang lah jadi dia. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana salah seorang daripada anggota lembaga ni adalah peguam negara. Katakanlah seandainya, tanpa menyanyi lagu Elicat, andainya aku pergi dulu, slow sikit. Seandainya Barisan Nasional yang mereka menganggap mereka menang PL15 menang, dan kemudian Perdana Menteri seperti kejahatan biasa yang mereka masih belum belajar, mereka tak boleh jahat, masih nak menasihati Agong untuk buang peguam negara sekarang, ganti dengan peguam negara yang memihak kepada mereka, mungkin namanya Apundu Walu masuk, maka mereka boleh minta Apundu Walu, peguam negara Apandi Syahri, tak apalah, menasihati kepada baginda tuanku dalam lembaga pengampunan untuk memberi pengampunan, walaupun kesalahannya adalah kepada 32.7 juta. Jadi kalau Apundu Walu, peguam negara baru, memberi nasihat songsang macam tu, tak boleh salahkan Agong. Sebab Agong ikut nasihat, dia kan pakar. Ikut nasihat. Kalau dia memberi satu nasihat yang songsang, penipuan, Agong kena ikut. Tambah-tambah 3 lagi yang dilantik membisu dalam situ, dan Menteri Wilayah Persekutuan Syahudun Kusum pada masa itu pun melakukan perkara yang sama, kan? Macam so itu yang pertama. Tapi saudara Fazli bila gelak nampak lucu, saya pula gelak. Bukan. Kalau nak tengok Haji serius di platform lain, kalau anda di sini bertuah, anda boleh tengok Tuan Haji buat lawak cukup banyak. Bakal peguam negara Apundu Walu. Kalau kita sebut Apandi Ali, dia kata fitnah dia pula kerana dia jahat. Apundu Walu lah, siapa dia Apundu Walu? Lain kau Apandi Ali, Menteri Wilayah Syahudun Syahudun Kusum.
Okey, sambung je. Kembali kepada isu yang lebih penting ya, yang ketara yang perbezaan antara Najib Razak dan Anwar Ibrahim. Macam kita sentuh tadi, Anwar Ibrahim berada di penjara untuk satu pertuduhan yang telah didapati bersalah. Tetapi pada masa itu Anwar Ibrahim tidak mempunyai pertuduhan-pertuduhan lain di luar. Now, Najib Razak yang sudah masuk untuk SRC, kalau dia minta pengampunan diraja untuk SRC, bukankah masih dia menghadapi pelbagai pertuduhan untuk kes 1MDB yang sudah berjalan kes pendakwa raya berbelas saksi setakat ini? Bukankah dia menghadapi perbicaraan pertuduhan mengubah secara salah laporan audit negara yang sudah berjalan perbicaraan kes pendakwaan? Bukankah dia masih belum bermula bicara 4 atau 6 pertuduhan bersama Irwan Siregar berkaitan 1MDB IPIC? So, macam mana munasabahkah Agong nak melayan permohonan pengampunan SRC, dan kalau diampunkan dia pergi balik keluar, bukannya dia bebas, dia pergi mahkamah lain. Masuk akal? Bagaimanakah nak diberi pengampunan hukuman sedangkan dia ada lagi kes-kes lain yang belum selesai? Ini kemusykilan yang akan dihadapi oleh Najib Razak. Dan saya tak faham kenapa rakyat terlampau gabrah, besar, seolah-olah Najib nak keluar esok. Najib nak keluar esok. Sebab kalau ke bawah duli yang di-Pertuan Agong tidak mengambil kira perkara-perkara ini ya, dan dengan penuh takzim saya menyatakan, seperti mana saya nyatakan dalam Jom Channel semalam, walaupun budi bicara mutlak ni adalah budi bicara mutlak Agong, rakyat semua percaya dan yakin Agong adalah ke bawah duli yang bijaksana. Perkara-perkara asas seperti ini, kalau nak beri pengampunan, maka semestinya orang itu boleh balik kepada kehidupan biasa. Tapi kalau bagi pengampunan dan kemudian esok dia pergi ke mahkamah lain, bicara lagi, apa guna bagi pengampunan? Dan apakah asas bagi pengampunan? Orang itu menghadapi lagi pertuduhan lain. Ini adalah apa yang saya percaya rakyat akan tertanya-tanya. Dan saya yakin ke bawah duli yang di-Pertuan Agong akan mengambil kira kekhawatiran ini, kemusykilan ini, dan tidak begitu mudah seperti mana Anwar Ibrahim mendapat pengampunan untuk Najib Razak mendapat pengampunan. Walau apa sekalipun, kalaulah apa yang kita tekankan ini dan dizahirkan melalui setakat yang saya baca petang tadi, lebih kurang 35,000 tanda tangan, mungkin by now sudah 50,000 tanda Petition. tangan yang petition supaya jika ada pun pengampunan diraja dipohon oleh Najib tidak dilayan oleh Agong. Saya khawatir kalau perkara ini tidak diambil kira, bukan soal petition saja, soal-soal perundangan tadi, maka mungkin akan tiba masanya sekurang-kurangnya rakyat Malaysia akan meminta agar kuasa pengampunan diambil keluar daripada tangan diraja dan diwujudkan satu institusi lain di bawah perlembagaan yang melaksanakan kuasa pengampunan. Saya khawatir perkara itu berlaku. Sebab itulah menjadi tanggungjawab semua pihak. Tadi kita dah sentuh tentang kita sepatut ambil iktibar daripada keputusan Najib. Semua pihak, pemimpin politik dan penjawat awam dan sebagainya. Begitu juga ke bawah duli-duli yang di-Pertuan Agong, sultan-sultan dan raja-raja perlu mengambil iktibar supaya mana-mana keputusan yang dibuat di bawah perlembagaan tidak akan menimbulkan keresahan kepada rakyat. Sebab rakyat seluas-luasnya, sememang-memangnya menghormati institusi diraja. Jangan sampai perkara itu pula dipersoalkan. Ya, ini bukannya suatu cabaran, tidak. Semalam bila saya cakap begitu, ada komen mengatakan jangan cabar. Anda kena faham apa itu perbincangan ilmiah. Betul. Dan apa itu cabaran atau ugutan. Dan ugutan anda kononnya apa yang saya buat adalah cabaran,
saya tidak terima langsung ugutan yang dangkal seperti itu. Ya, kita berbincang untuk mencari ilmu. Betul. Allah lorongkan saya sebagai peguam yang mungkin ada ilmu dalam ini untuk dikongsikan. Kalau saya salah, itu adalah kelemahan diri sendiri. Yang betul daripada Allah. Jadi jangan cuba nak ugut saya. Sebab pihak berkuasa ada di luar. Mereka boleh menilai keseluruhan video ini untuk menentukan apa yang dinyatakan adalah tuhmahan, ugutan, tekanan ataupun perbincangan ilmiah. Dan saya tak khawatir perkara tersebut. Balik kepada topik perbincangan, justru mana-mana institusi diraja pun perlu mengambil iktibar daripada keputusan yang telah berlaku, iaitu yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Walau apa sekalipun, ya, ini tidak bermakna saya mengatakan Najib Razak tidak berhak membuat permohonan. Dia nak buat, dia boleh buat. Tapi adakah permohonan itu wajib dilayan, wajar dilayan, wajar diberikan ataupun tidak? Itu adalah untuk lembaga penasihat diraja menasihati ke bawah duli yang di-Pertuan Agong dengan betul dan tepat. Jangan ikut naluri politik atau emosi sendiri. Sebab kalau anda buat salah, nanti mungkin anda juga kena macam mana Apundu Walu kena. Baik. Okey. Setia dan terus setia. Habis kot cerita pengampunan diraja? InsyaAllah, melainkan kalau ada soalan tambahan. Saya rasa semua orang dah faham. Baik. Okey, jadi saya nak tukang tengok tadi ada juga saya terlintas tadi daripada mana dia ni, apa penonton kita. Okey, saya nak muat naik yang ni tengok. Kes Anwar, 42 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Agong berkuasa beri ampun, tunda hukum dan lega hukum. Kenapakah Anwar mencabar lembaga pengampunan sedangkan ia sudah diampunkan oleh Agong? Apakah maksud lega hukum? Okey, kes Najib, sekiranya Najib diberikan ampun oleh Agong, bagaimanakah dengan kes yang sedang dan akan berlangsung ketika ini? Adakah terhapus kemana? Okey, itu saya ingat dah Haji dah jawab tadi. Tak apa, saya cuba rumuskan kedua-dua. Yang pertamanya saya Daripada Amri Ismail, thank you for question. Terima kasih. Terima kasih. Soalan okey ada. Sebenarnya saudara Amri Ismail minta maaf kalau awak mungkin salah faham dengan apa yang telah saya nyatakan tadi. Bukan Anwar Ibrahim yang mencabar pengampunan diri dia. Dia tak cabar. Ada seorang peguam, anak guam saya yang cabar. Khairul Azam nama dia. Dan saya merupakan peguam untuk Khairul Azam di situ. Anwar mestilah tak cabar sebab pengampunan tu menguntungkan dia. Jadi kalau ada silap dengar ke apa tadi, saya minta maaf. Yang mencabar adalah orang lain. Anwar membela, Anwar hadir untuk membela pengampunan dia melalui peguamnya Gopal Siram, dan juga peguam, wakil peguam negara hadir dalam perbicaraan setakat ini dan pada 15 November yang akan datang. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, betul, kita dah bincang tadi, memandangkan ada 3 set pertuduhan lain, 1MDB, 1MDB IPIC dan salah ubah laporan audit negara. Semestinya lah perkara ini akan mendorong, sewajibnya mendorong ke bawah duli yang di-Pertuan Agong untuk tidak melayan jika pun ada mana-mana permohonan untuk pengampunan diraja oleh Najib untuk SRC. Apa guna ampunkan SRC, keluar-keluar kena pergi bicara dengan MDB, kena balik penjara nanti. Kalau dia bersalah lah, kalau tak bersalah tanya kepada dia. Dan itulah perkara yang telah kita bincang, ya. Sebenarnya lega hukum tu apa maksud lega hukum? Itulah 3 fasa yang wujud, yang merupakan perkara yang sedang dihujahkan di Mahkamah Persekutuan. Itu maksud lega hukum tu. Tak, apapun maksudnya sedang dihujahkan di situ. Itulah perkara yang sedang menjadi intipati pertikaian di mahkamah. Adakah itu merangkumi pembatalan sabitan atau tidak? Okey. Faham tak? Jadi saya nak hujah kat sini tak guna. Melainkan hakim Mahkamah Persekutuan duduk sini dapat perintah seperti ini pun kalau tidak dikatakan peguam yang tak beretika. Sebab peguam tidak wajar
berkongsikan hujah yang dia sedang berhujah di mahkamah, di media sosial, kerana boleh memberi anggapan yang salah, dan pihak penentang saya tidak berada di sini untuk memberikan pandangan dia. So saya tidak boleh berhujah di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf, tapi saya boleh nyatakan bahawa hujah itu wujud di peringkat mana di mahkamah. Itu saja. Okey Haji, saya rasa saya nak pergi banyak sangat soalan, saya pun dah terlepas yang mana satu tadi. Baik. Saya nak pergi pula kepada pasal kita pun terkejar-kejar 1.5 jam tak pernah cukup. Saya nak pergi pula kepada reaksi tadi tu. Okey. Pengampunan diraja saya rasa semua dah faham kot. Baik. Clear? Boleh tutup cerita kot? Boleh. Boleh InsyaAllah. Kita nak pergi pula kepada pelbagai reaksi. Baik. Saya nak Haji bagi pandangan Haji tentang pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak berpuas hati dengan keputusan ini dan menjadikan Perdana Menteri Ismail Sabri sebagai sasaran, sebagai punching bag. Adakah mereka nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia seolah-olah kerana Datuk Ismail Sabri tak tolong Najib ke penjara, seolah-olah mahkamah ini boleh dijual beli? Ada dua bahagian yang perlu disentuh dalam persepsi dan reaksi oleh pihak-pihak pemimpin, secara khususnya UMNO di sini. Yang pertamanya sebenarnya, alhamdulillah, dan patut semua rakyat mengangkat tangan, memberi sekalung tahniah kepada Perdana Menteri ke-9 sekarang kan, ke-9 Ismail Sabri Yaakob, kerana beliau seperti mana sepatutnya dan sewajibnya tidak mencampuri urusan kehakiman. Kehakiman tidak boleh dicampuri oleh pihak eksekutif ataupun parlimen, dan sebaliknya. Inilah menjadi kesakitan dan keuzuran negara kita selama ini. Bagaimanakah para pemimpin UMNO nak marah dengan Ismail Sabri kerana ditabak benda jahat? How could you do that? Bagaimanakah awak boleh mengharapkan Perdana Menteri membuat benda yang jahat, melanggar perlembagaan semata-mata untuk kepentingan awak? Inilah penyakit yang rakyat sudah benci, rakyat nak ubati, yang rakyat pernah ubati pada PRU 14 tapi dikhianati oleh pengkhianat tertentu. So saya tak nampak, tak masuk akal bagaimanakah pemimpin UMNO boleh marah Ismail Sabri seolah-olah apa yang mereka semua dia buat adalah benda yang benar, dibenarkan di sisi undang-undang. Tidak. Dan sepatutnya semua para pemimpin politik patut menjiwai dan mengikuti apa yang Ismail Sabri tidak lakukan pada kes ini. Tidak mencampuri. Sama ada pada masa hadapannya kerajaannya adalah Barisan Nasional atau UMNO, maupun Pakatan Harapan dan PKR, ataupun Perikatan Nasional dan Bersatu, maupun GTA dan Pejuang. Siapa sekalipun parti tidak boleh langsung dalam apa keadaan sekalipun minta atau membiarkan Perdana Menteri untuk mencampuri urusan mahkamah atau urusan parlimen. Tak boleh. Dan kalau Perdana Menteri itu buat salah, macam mana Najib buat salah pasal SRC, maka Menteri kena bersuara, bukan duduk diam-diam. Macam mana UMNO sampai sekarang duduk diam-diam. Ini adalah kebacoran yang melampau, kerosakan yang teruk sangat. Ini bukan soal UMNO. Kalau ini dibuat oleh Pakatan, ini dibuat oleh Perikatan, benda yang sama saya akan ungkapkan. Tidak boleh, negara tidak boleh mempunyai perkara seperti ini. Dan untuk melengkapkan jawapan bahagian keduanya, Saudara Fadli, masalah dengan Zaid Hamidi dan juga antara lain Ashraf Wajdi yang mula-mula cakap ni adalah kerana mereka ni tak baca rentetan peristiwa mahkamah. Mereka ni macam katak di bawah tempurung. Perkara perkembangan semasa berlaku di mahkamah, bacalah. Islam suruh ikra. Ashraf Wajdi baca. Apakah rentetan peristiwa? Saya rumuskan 29 April mahkamah tetapkan tarikh rayuan terakhir pada 15 Ogos, 3 bulan setengah terlebih dahulu. Ya. Pada masa itu sudah pun dikatakan kononnya nak panggil Jonathan Laidlaw pada Januari diumumkan. Kononnya nak filekan permohonan untuk
konflik kepentingan Nazlan pada bulan Mac, 13 Mac diumumkan. Tapi pada masa mahkamah tetapkan tarikh rayuan 15 Ogos pada 29 April, pada masa itu belum pun dia file dua permohonan ini. Kenapa dia tak file? Zaid Hamidi tanya tak kat Najib? Ashraf Wajdi tanya tak kat bos? Kenapa tak file? Kenapa malas nak file? Kenapa malas nak bela diri sendiri? Kenapa tak pentingkan kedudukan dan kebebasan diri sendiri? Kalau macam ni layan kepentingan diri sendiri, macam mana dia layan kepentingan negara masa jadi Perdana Menteri? Itu baru satu saya sebut. Belum saya huraikan macam mana late law tidak dibenarkan masuk pada 21/7, pada 26/7 satu-satunya peguam yang ada pun dia buang. Bodoh kan? Betul. Rayuan pada 15 Ogos, mahkamah dah kata takkan tangguh, you try bawa masuk Jonathan Lidlaw, fine, you try. Mahkamah tak bagi Jonathan Lidlaw masuk. Dah lah Jonathan Lidlaw tak masuk, peguam yang ada awak buang. Bakal. Lepas itu nak kata mahkamah tak adil. Zaid Hamidi nak kata mahkamah tak adil. Sepatutnya ambil cermin paling besar di PWTC, letak di hadapan muka Najib Razak, Zaid Hamidi dan Ashraf Wajdi. Semua cakap tak adil akan melantun kepada diri mereka sendiri. Mereka yang tidak adil. Ini dalam laporan media. Tak baca ke laporan media Melayu? Bukan suruh baca bahasa Inggeris. Maksudnya retorik politik lah kot. Bukan nak suruh baca Gujarati. Tak, ini yang saya nak tekankan kepada rakyat. Kita wajib benci retorika politik. Politik tidak boleh mengatasi undang-undang dan perlembagaan. Berapa kali kita nak cakap, kalau awak nak dengar orang politik cakap undang-undang, ya, baik awak dengar para awam bercakap bola sepak. Baik awak dengar tukang masak bercakap pasal seni. Baik awak panggil tukang wayang untuk mengajar budak-budak di sekolah. Takkan nak cacah marba macam tu. Orang yang cakap pasal undang-undang dan kehakiman semestinya lah daripada mereka dalam bidang tersebut. Seperti mana kita cuma mengambil pendapat agamawan tentang agama. Kepakaran masak macam Chef Wan, kita tanya pasal resepi. Kalau kita nak tahu pasal wayang, mungkin kita jemput Mak Kilau, tapi dia pun Allahualam. Kita jemput pula siapa nama ni, Yusuf Aslam dan anak dia. Setiap orang dalam bidang kita dengar. Adakah rakyat nak ditipu, terus ditipu oleh retorika politik, oleh mereka-mereka yang bernama Zaid Hamidi dan Ashraf Wajdi yang tak baca pun laporan apa yang berlaku di mahkamah? Kemudian lantik seorang peguam dan mengatakan dia tak sedia untuk berujar. Padahal peguam itulah peguam gentleman. Saya amat hormati Haji Hisham Tepotik. Awak lantik Hisham Tepotik, kenapa awak tak bagi standby? Pada masa late law sepatutnya dibuat permohonan untuk masuk. Pada masa itu pergi jumpa Hisham Tepotik. Haji, kalau late law tak masuk, saya nak Haji teruskan. Boleh tak Haji baca dulu, saya buat bayaran guaman awal-awal. Kenapa Najib Razak tak buat benda macam tu? Kenapa tak pentingkan, tak menjaga kepentingan diri dia? Benda-benda yang boleh direncanakan daripada awal supaya dia diwakili dengan sebaiknya oleh peguam-peguam tersuruh yang ada. Peguam yang dihentikan pula tiba-tiba datang balik. Apakah Sarkis ni? Ya. Jadi Zaid Hamidi, Ashraf Wajdi, awak jangan cakap banyak lah bila datang pasal undang-undang dan kehakiman. Ya. Seperti mana 1+1 pun saya tidak akan tanya awak jawab, sebab jawapan awak bukan 2. Begitu juga tak payah nak jawab pasal undang-undang dan kehakiman. Ya. Dan saya harap rakyat, terutamanya ahli UMNO, benda ni faham. Sebab saya percaya rakyat kita ni matang. Mereka tak mengira datang daripada sempadan parti mana. Tapi kalau bercakap yang benar, semua menjadi rakyat Malaysia yang sejati. Kalau nak sokong benda yang palsu, maka kita boleh juga menjadi musuh di arena perbalahan pendapat. Bukan yang musuh sampai nak membunuh. Tidak. Sebab kita ni semua rakyat Malaysia, agama Islam dan juga agama yang lain menghormati nyawa manusia. Okay? Tapi yang penting di sini adalah jangan ikut retorika politik. Itu saya kena jelaskan untuk menjawab secara lengkap soalan berkaitan dengan aduan mereka-mereka politik ini. Itu pemimpin-pemimpin UMNO. Mereka seolah-olah tidak mampu menerima ataupun tak nak menerima kenyataan. Dan seperti mana Haji kupaskan tadi, bacalah, Iqra, bacalah.
Janganlah hampa tak baca main tembak. Itu perangai pemimpin UMNO. Ada lagi Haji. Ada juga pemimpin macam tu di kalangan parti-parti lain juga. Ada. Ada satu lagi pemimpin bekas Perdana Menteri. Ya kah? Ya, yang ke-8. Muhyiddin Yassin. Dia pula gila claim mileage pula. Mahyadin. Mahyadin. Baik. Dia pula claim mileage pula di atas hukuman yang dijatuhkan ke atas Najib. Kononnya dialah seorang pemimpin yang berpegang teguh tidak melayan perompak, penyangak dan penyamun, tetapi dalam masa yang sama 32 juta rakyat Malaysia masih segar apabila dia menghulurkan tangan pada perompak dan penyamun untuk membentuk kerajaan. Itu perangai apa pula Ji? Dulu saya ingat lagi beberapa minggu yang lalu kita telah bincang tentang betapa bodohnya strategi politik Muhyiddin Yassin. Sebenarnya bukan saja bodoh, tapi hampir menjahanamkan negara. Apabila kerajaan Najib Razak jatuh, barulah ada peluang buat siasatan melalui pihak-pihak berkuasa secara neutral di bawah kerajaan yang bukan lagi di bawah Perasaan Nasional. Siasatan dibuat pihak-pihak berkenaan dan kemudian tuduhan dibawa di mahkamah pada 4 Julai 2018. Tapi pada 23 Februari 2020, ingat ya, keputusan Nazlan untuk mendapati Najib Razak bersalah adalah pada 28 Julai. Tapi pada 23 Februari 2020, Muhyiddin Yassin menjatuhkan kerajaan mandat rakyat dan berjabat tangan, menghulur tangan simpati macam lagu Search, meniti titian usang kepada siapa? UMNO. Now, awak ni tak ada kekuatan diri sendiri untuk cuba kontrol yang awak kata DAP tu di dalam Pakatan Harapan. Macam mana awak berani nak cuba kontrol kleptokrasi pula? Tak masuk akal. Tak ada kewibawaan. Ya? Kita kena kata kepada pemimpin yang tak berwibawa, mereka tiada kewibawaan. They have no character, charisma to be the leaders. You could have been a prime minister for 17 months or no. Bukan sebab karisma, sebab opportunist. Dan kemudian dijatuhkan oleh orang yang awak hulurkan tangan. Tak kebodoh ni. Dan kalau misal katalah mereka lancarkan strategi mereka yang jahat dan licik, mungkin mereka dah ambil kuasa dan mungkin pertuduhan itu telah digugurkan. Nampak tak? Siapa yang menyebabkan perkara itu berlaku, jika ianya telah berlaku, itu Muhyiddin Yassin. Dan dia nak claim kredit. Ya betul, pada masa dia dibuang daripada UMNO, dia dibuang kerana kononnya menyuarakan isu 1MDB. Tapi apa yang dia buat selepas dia keluar? Berapa lama dia duduk menyepi sehingga dijemput untuk berbincang pada masa deklarasi rakyat dan kemudian bersetuju bersama-sama untuk membentuk Bersatu pada masa itu, sebelum dikhianati Bersatu pula. Ya? Jadi hak nak ambil kredit, ambillah, sebab orang yang tak layak mengambil kredit lah akan tuntut kredit. Betul. Jadi biar ambil kredit, susun elok kat dada, termasuk satu cop besar pengkhianat dan juga strategis yang paling bodoh. Bila lompat keluar jadi kerajaan dengan Perdana Menteri, 3 negeri dia hilang bersatu. Saya tak faham. Lepas itu semua nak puji, kata bagus. Saya tak faham. Saya bukan ahli politik, tapi kalau macam tu nak main politik, itu bodoh bagi saya. Kalau main catur, awak dah bunuh 3 maharani dah. 3 negeri dah hilang. Jadi saya tak tahulah, kalau rakyat masih nak layan orang yang nak claim macam ni, biar sajalah. Kadang-kadang bila sunyi sepi, tak ada benda nak buat, nak masuk perhatian, masih nak kononnya claim perkara yang dia tak buat pun. Ya, saya tak nafikan dia telah keluar daripada UMNO, dipecat. Itu kita tak nafikan. Betul. Kita bagi kredit when it's due. Tapi janganlah sampai tahap bila awak yang menghancurkan, hampir hancurkan kesihatan perjalanan untuk mengambil tindakan sampai muktamad kepada kleptokrasi. Awak yang hampir hancurkan. Kalau pada masa itu mereka
licik betul dapat mengatasi dan mengambil teraju daripada Ismail Sabri ini, macam mana? Macam mana? Siapa nak jawab? Muhyiddin Yassin lah bersalah. Sebab dia yang membenarkan mereka daripada bawah, tapak yang paling buruk adalah menghadapi perbicaraan, terus jadi rakan kongsi Perikatan Nasional, kemudian jadi kerajaan, apa nama ni, bukan rakan kongsi lagi, pemilik tunggal. Jadi nak bagi kredit lagi, you claim lah you kredit. Jadi apa yang sebenarnya yang patut kita sebagai rakyat Malaysia, janganlah kita jadi terikut-ikut dengan perangai pemimpin-pemimpin UMNO maupun pemimpin-pemimpin bersatu. Meneguk di air yang keruh, menghormati, menjunjung kedaulatan undang-undang. Keputusan sudah dibuat, keputusan sudah pun disahkan oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi kepada pemimpin-pemimpin UMNO, lebih baik diam dan menghormatilah undang-undang, rule of law. Begitu juga kepada Muhyiddin Yassin dan juga segelintir pemimpin-pemimpin bersatu. Tak payahlah nak klaim-klaim kredit. Bukannya orang tak tahu pun. Semua orang Malaysia pun tahu siapa yang berhak untuk klaim kredit, siapa yang tidak berhak, siapa yang berprinsip memperjuangkan dan tak nak langsung berjabat tangan dengan kleptokrasi. Dan kalau kita sebenarnya berjuang demi negara yang tercinta, maka kalau sejujur dan seikhlas perjuangan kita, kita tidak ada hak untuk klaim apa-apa kredit. Maka boleh dipersoalkan keikhlasan dan kejujuran mereka semua, bukan saja Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sesiapa saja yang nak klaim kredit, saya nak persoalkan kejujuran dan keikhlasan perjuangan mereka, tak kiralah parti mana sekalipun. Okay. Ingat, kita kembali kepada 23 Februari 2020 ketika langkah syaitan yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin, ketika mereka berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, meminta Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dek kerana ada pemimpin-pemimpin kleptokrasi, Tun Dr. Mahathir menolak tawaran tersebut. Siapa yang lebih berprinsip tetapi yang mencapai berjabat tangan dan berpelukan dengan kleptokrasi dan kluster-kluster mahkamah yang lain adalah Muhyiddin Yassin itu sendiri. Okey Tuan Haji. Ya, saya rasa tajuk kita ni cukup pendek dan padat. Haji dah kupas dan olah cukup cantik. Dan saya rasa Haji pun ini akan bercakap tentang tajuk pengampunan diraja ni yang terakhir. Ya, sebenarnya betul saudara Fazli dan para penonton. Sejak daripada beberapa hari lalu dan kemuncaknya semalam dan hari ini, banyak pihak pemberita telah menghubungi untuk bertanyakan selok-belok pengampunan diraja untuk mereka faham. Dan saya dah penat dah. Dah penat memberi voice message dan video dan juga penulisan berkaitan pengampunan diraja. Saya memang berhasrat di Inspirasi Channel pada hari ini adalah perbincangan terakhir berkaitan dengan isu pengampunan diraja. Isu-isu lain boleh kita teruskan, seperti mana kita telah tamatkan perbincangan berkaitan dengan kebersalahan dan penemuan-penemuan mahkamah, keputusan-keputusan mahkamah di rayuan terakhir kita dah selesaikan. Ya, jadi besar kemungkinan lepas daripada ini kita boleh pergi kepada isu-isu lanjut daripada itu, supaya kita kembangkan minda kita, kita kembangkan pahaman kita, keluar daripada satu isu kepada isu lain. Tapi bila kita keluar, jangan kita pula lupa apa yang berlaku tu, sebab ini yang memberi pengajaran kepada kita, memberi bimbingan kepada kita supaya kita berusaha ke arah negara yang sihat. Itu bagi saya yang paling penting. Bagi saya yang paling penting, tak mengira lah siapa pun Perdana Menterinya, parti mana pun kerajaannya, kalau dibawanya kerajaan negara ni ke jalan yang betul demi kebaikan rakyat dan negara, maka kita semua wajib sokong. Semua wajib sokong. Oleh kerana itulah apabila Ismail Sabri, seorang naib presiden parti UMNO Barisan Nasional pun dengan betul tidak mencampuri isu kehakiman, saya dan ramai lagi akan menyokong keputusan Perdana Menteri ke-9 yang betul seperti ini. Tahniah diucapkan kepada Ismail Sabri. Ya, terima kasih. Yang betul kita sokong. Kita bukanlah haprak sangat sampai tak tahu menilai antara intan maupun kaca. Jadi apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri mempertahankan untuk tidak
melayan desakan, asakan pemimpin-pemimpin UMNO untuk beliau mencampuri urusan mahkamah perlu diberi tabik hormat dan perlu diberi pujian. Perlu dicontohi seterusnya oleh semua Perdana Menteri. Betul, perlu dicontohi oleh semua bakal-bakal Perdana Menteri sekalipun. Tak termasuk yang tepi. Bukan PM tepi PM tepi itu tak apa, kita cerita hari lain. Jadi apapun, terima kasih. Kita bersiaran dah bertahun-tahun, bercerita tentang Najib ni pun dah bertahun-tahun. Pelbagai topik demi topik kita dah bawa. Dan hari ini saya rasa boleh kita tutup macam mana Tuan Haji cakap. Satu perkara yang saya teringat, selit tadi. Teruskan. Tutup tadi, tapi satu perkara teringat, saya khawatir ada pendengar yang mungkin tidak puas hati sebab soalan tu awal tadi. Soalannya adalah bagaimana dengan kes-kes yang Najib masih menghadapi. Macam mana ia ni akan berjalan? Now, selagi kes-kes itu masih berjalan, apa yang berlaku adalah mahkamah berkenaan akan mengeluarkan satu dokumen dipanggil OTP, Order to Produce, iaitu perintah untuk penampilan. Dan OTP ni diserahkan kepada penjara di mana Najib berada supaya mereka akan escort Najib datang ke mahkamah. Katalah bicara 1MDB ditetapkan untuk 3 hari. Maka Najib dibawa, dia duduk dalam kotak tertuduh, bicara berjalan, tangguh sebentar, tangguh makan tengah dan sebagainya, habis saja dibawa balik ke penjara dan bawa balik ke sini. Begitulah. Jadi dia akan datang untuk setiap bicara yang mahkamah tetapkan, di escort dari penjara. Okey, itu rakyat kena faham. Pada masa di escort memang dia datang dalam baju penjara, tapi untuk berlaku adil sesiapa sahaja diberi kebenaran untuk menukar baju biasa. Semasa berada di mahkamah. Dan bila dia balik, dia kenalah pakai balik baju penjara. Kan? Sebab dia nak masuk balik rumah baru tersebut. Now, di sini juga saya mengambil kesempatan untuk memperjelaskan keselamatan setiap banduan adalah tanggungjawab kepada penjara. Bukan saja Najib Razak, mana-mana Perdana Menteri sekalipun, semestinya lah ada ramai orang yang suka dan ada ramai juga yang benci. Sebab pada masa dia menjadi Perdana Menteri, dalam fikiran segolongan ini ada benda yang dia buat yang menyusahkan mereka. Jadi kalau Perdana Menteri macam Najib Razak yang masuk penjara diletakkan satu sel, satu tempat terbuka dengan banduan-banduan lain, keselamatan Najib Razak tidak boleh dijamin oleh pihak penjara. Dan kalau apa-apa berlaku, maka penjara kena jawab. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pelanggaran undang-undang atau kedaulatan undang-undang maupun bukannya undang-undang 2 darjat sekiranya beliau diasingkan ke bilik lain. Berasingan. Bilik berbeza tak bermaksud bilik istimewa. Bukan saya mengatakan di sini dia patut diberi santapan di Raja Udang Galah. Tidak. Kalau itu berlaku, itu boleh dipersoalkan kepada ketua pengarah penjara berkenaan. Bukan maksudnya dia boleh dibenarkan isteri atau isteri-isteri dan anak-anak menjarahi beliau siang, malam, pagi, petang. Kalau itu berlaku, maka itu adalah penyalahgunaan. Kita kena nyatakan daripada sekarang supaya pihak warden tahu bahawa rakyat tahu apa undang-undang. Tapi ya, Najib perlu diberi suatu keselamatan. Sebab bukan soal Najib, mana-mana menteri sekalipun jika masuk penjara, keputusan-keputusan yang mereka buat semasa mereka mentadbir negara, semestinya ada golongan di dalam penjara beberapa ratus orang ni yang mungkin benci mereka, yang mungkin menyebabkan mereka ini menjadi penjenayah. So inilah peluang terbaik untuk balas dendam. Takkan tak pernah tengok cerita Hindustan, cerita Tamil. Bukan palsu semuanya, betul. So penjara akan menjaga keselamatan banduan-banduan yang datangnya daripada dalam seperti kata tu VVIP, bukan untuk diberi layanan VVIP, untuk diberi keselamatan. Saya harap rakyat faham. Sebelum tanya, kita dah jawab. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Saya pun cukup puas. Sekian lama, akhirnya keputusan pun sudah pun disaji dan dihidangkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Jadi mungkin minggu-minggu mendatang ini cerita Najib tutup dulu lah kot. Satu bab tentang SRC apa semua ni dah habis.
cerita tentang apa itu pengampunan diraja pun dah Haji kupaskan dengan cukup cantik tadi. Terima kasih ke atas perhatian anda semua. Terima kasih kepada Tuan Haji Hanif Katri yang tidak pernah jemu-jemu setiap minggu bersama dengan kita untuk memberi penerangan, perincian, kupasan tentang ilmu yang cukup menarik yang kita semua bukanlah ahli, iaitu perlembagaan dan perundangan. Akhir kalam daripada saya, yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang jahil hanya datang daripada saya dan kita semua. Mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mengguris hati, mencuit hati dan perasaan anda semua di luar sana. Bunyi macam seloka. Ya, pasal happy dah. Alhamdulillah. Jadi, sampai jumpa lagi insya-Allah minggu depan dengan tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Damainya petang ini, aku sendiri memerhati pandangan yang tidak terjarak dengan kemusnahan, dilindungi keharmonian. Ilham karya hasil sentuhanmu, hingga kini kami masih menikmati jasa baktimu. Tun Dr. Mahathir Muhammad, inspirasiku, wawasanmu dikenali persada dunia. Besar sungguh pengorbananmu kepada kami, hingga kini kami masih tersenyum